Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Isnin 15 hari bulan Sya'ban 1442 bersamaan dengan 29 hari bulan 3 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 19. Ayat 19. Kisah ini kisah yang selepas mula-mula dia masuk dalam gua, selesai kita masuk dalam gua, kemudian Allah Ta'ala gambarkan kita keadaan mereka dalam gua. Orang mari tengok mata celek, tuan tidur. Jadi kalau orang tengok, orang akan lari, kan? Lawallaita minhum firara, kamu akan lari, tak mau tengok, takut. Sambungan ni, ayat kita ni, mereka dah sedar dah. Sudah berlalu 300 tahun. Tengok uslub Quran, dia tak tunggu. Part 1, 2 dalam gua. Sekarang ni mereka dah sedar. Dah sedar daripada tidur. Mari kita baca ayat, kemudian kita pergi tengok apa dia bincang setelah bangun dari tidur. Ayat kita ni bermula ayat 19, surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, juzuk yang ke-15. Bagi pemegang pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surat 587. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Ayat kita ni, kalau kita nak tengok dalam siri Ashabul Kahfi, kita kata ini episod yang ketiga lah. Episod yang ketiga setelah siri yang lepas. Ayat bermula daripada ayat 9. Ayat 9 hingga 12 apa kita bincang? Satu peristiwa Ashabul Kahfi wal Raqim. Ini benda yang ajaib. Sebab apa benda ajaib? Sebab mereka telah tidur beberapa tahun. Panjang dia tidur 300 tahun. 300 tahun.
Kemudian mari ayat yang ke-12 hingga 15, iaitu ini episod yang kedua, ayat 12 hingga 15, iaitu kisah prinsip akidah. Jadi mereka lari sebab apa? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kemudian kita pergi kepada yang ketiga, ayat 16 hingga 18, iaitu keadaan mereka di dalam gua. Keadaan mereka di dalam gua. Baru kita masuk yang kita ni yang keempat. Pelajar-pelajar boleh tanda dari sudut susunan cerita, episod dia ataupun peluk cerita dia, kita ni yang keempat. Mereka dah sedar, dah bangun daripada tidur. Tengok terjemahan dulu, kemudian kita pergi kepada sedikit perbincangan. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. Dan demikianlah pula kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Tengok nota di bawah 722, yakni sebagaimana Allah Ta'ala menidurkan mereka beratus-ratus tahun lamanya, berapa? 309 tahun, dalam keadaan sehat dan selamat, sehat walafiat. Demikian juga mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak jejah sedikit pun. Tak ada terjejah, 300 tahun tidur tak terjejah walaupun sedikit. Sehingga mereka sendiri tidak menyedari apa yang telah terjadi kepada mereka. Bahkan ada di antaranya yang menyangka bahawa mereka tidur hanya selama sehari atau sebahagian dari hari. Yauman aw ba'da yaum. Wa kadzalika ba'asnahum, demikianlah pula kami bangkitkan, sedarkan mereka dari tidur. Jadi para pelajar sekalian, sebelum kita tengok perbincangan mereka, dalam ayat yang lepas ada dua perkara yang disebut dalam fawaid. Yang pertama disebut tentang al-uzlah. Al-uzlah, uzlah ni maknanya orang ini menyendiri, membawa diri masuk ke dalam hutan, masuk dalam gua, semata-mata kerana apa? Kerana nak menjaga akidah, nak menjaga agama daripada terfitnah, sehingga menyebabkan mereka terpelanting ataupun terkeluar dari agama. Di sini dibahaskan oleh para ulama Islam. Dia kata dalam ayat ini, ayat wa idh i'tazaltumuhum ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi, mugi ke gua. Maka disyariatkan apabila berlakunya peristiwa seperti itu, maka seorang itu hendaklah membawa agamanya, dirinya, mencari tempat-tempat yang selamat. Ini yang dikatakan al-uzlah. Dalam bahasa kita kata al-uzlah anin nas, kita menjauhkan diri daripada manusia untuk nak selamatkan diri. Jadi, tapi nak uzlah ni bila kita kena tengok keadaan lah. Bukan semua benda kita uzlah. Bila keadaan betul-betul terdesak, betul-betul terdesak, baru kita lari. Kalau keadaan macam kita hari ni, baik kita pergi, kita boleh nasihat kepada orang, kita boleh ajar dia, kita boleh ajak dia buat baik, maka jangan lari. Jangan lari. Jadi uzlah tu bila berlaku apabila sudah terdesak. Sebab kalau kita duduk seorang-seorang, tafutu biha, maka menyebabkan dia meninggalkan solat berjamaah, tak solat Jumaat, banyak lagi perkara-perkara yang merugikan orang-orang yang melakukan sedemikian. Orang yang melakukan sedemikian, anda juga telah baca dalam hadis Nabi SAW beritahu, orang yang bercampur dengan orang, kemudian dia sabar dengan kerana manusia dalam memberi nasihat, dalam menyampaikan yang hak, lebih baik daripada orang yang bersembunyi semata-mata nak menyelamatkan diri seorang dia. Jadi di sini para jemaah sekalian, kita kata
uzlah tu ada 2-3 kategori. Yang pertama, kalau keadaan terdesak macam ni, dia panggil uzlah full, lari membawa diri dan agama. Yang kedua, kita duduk dengan orang tapi kita tak bercampur dengan manusia. Duduk dalam, kita pergi masjid tapi kita duduk diam, zikir kita belajar, kita zikir, kita baca Quran, kita berfikir. Dia panggil uzlah al-qulub wa laysa al-abdan. Hati, tubuh ada sini tapi hati sudah beruzlah. Yang ketiga, kita juga beruzlah dari sudut prinsip-prinsip kehidupan manusia. Kita bercampur dengan orang, kita bergaul dengan orang, tapi kita tidak terpengaruh langsung dengan kita uzlah daripada perbuatan-perbuatan manusia yang menyalahi adat syarak, yang menyalahi undang-undang syarak. Maka itu dia panggil 3 kategori al-uzlah. Kemudian satu lagi, tentang anjing. Wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid. Anjing duduk depan pintu gua. Ana juga sudah sebut tentang hadis malaikat tak masuk dalam rumah yang ada patung-patung, yang ada anjing, malaikat rahmat. Satu lagi faedah tentang anjing ni yang kita boleh belajar, iaitulah faidatus suhbatil akhyar. Faedahnya kita bersahabat, berkawan dengan orang baik, orang soleh. Fa innahu sara, anjing ni walaupun dia anjing, kan, walaupun dia anjing, tapi dia telah juga disebut oleh Allah dalam Quran beberapa kali. Kalbuhum pengalu. Coba nanti ayat depan ni kita akan hitung berapa kali Allah sebut kalbun, anjing mereka di dalam ayat ini. Kata di para ulama, fa zikru hadzal kalbi ala tulil aba wa bijamil. Maka Allah Taala sebut sepanjang cerita Al-Kahfi ini anjing disebut sekali. Hadza min barakati suhbatil amjad. Ini didapati dalam persahabatan mengikut orang-orang yang baik-baik. Jadi siapa dia suka kepada orang baik, dia akan dapat keberkatan orang itu. Walaupun dia orang ni anjing tu anjing, tapi oleh kerana dia duduk sekali dengan orang baik, dia juga mendapat sebutan yang baik. Jadi kita ni para pelajar kena ingatlah, kalau kita nak suruh nama kita disebut dengan orang baik, duduk dengan orang baik. Kalau duduk nama kita dalam senarai orang tak baik, kalau ada kes apa-apa, dia panggil blacklist. Senarai ini sudah ada, orang akan mari cari kita. Dia ni kan. Baiklah para jemaah sekalian, kita balik kepada ayat kita. Wa kadzalika ba'asnahum. Sekarang ini mereka dah sedar. Dia sedar. Wa kama anamna haula'il fityah. Mana dalam ayat ini Allah kata, sebagaimana aku tidurkan mereka, kami jaga mereka duduk dalam gua, tak ada siapa kacau. Demikianlah kami sedarkan, jagakan mereka daripada tidurnya yang panjang, yang lama 300 tahun itu, dalam keadaan itu tak berubah apa-apa, tak berubah keadaan mereka. Untuk apa? Liyatasaalu bainahum, supaya mereka bertanya-tanyaan sesama sendiri. Biar dia bercakap sama dia, kita ni bila lagi tidur? Berapa hari bulan dah tidur? Tak berubah keadaan. Sebab itulah dalam siri yang lepas, bila ada orang kata Ashabul Kahfi ni kuku dia saja panjang mana, belik tubuh 300 tahun kan, siapa belik. Kira dia kata, Tuhan kata kalau mu tengok dalam gua mu lari sebab kuku dia panjang, rambut panjang. Ulama kata hada tak mungkin berlaku. Kalau dia rambut panjang, kuku panjang, dia tak tanya dah buat dia ni bila kita tidur. Mesti lama ni sebab kuku belik habis dah ni. Rambut pula siapa kau kali tuduh habis dah dia punya tubuh. Jadi oleh kerana tak berubah keadaan, mereka pun pening.
Qala qailum minhum kam labistum. Salah seorang dari mereka bertanya. Dia mula bercakap lah. Ini dipanggil dialog sama-sama Ashabul Kahfi. Qala qailum minal fityah. Salah seorang daripada pemuda itu tanya, kam kanat muddatu naumikum. Berapa lama kita tidur ni? Berapa lama kita tidur? Masing-masing tanya dah. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Sebahagian dari mereka menjawab, kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari. Sehari ke setengah hari. Tak ada perubahan kuku rambut tu. Ini dari sudut fakta Al-Quran. Sehari atau 2 hari. Qalu, dan sebahagiannya, qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Dan sebahagian lagi dari mereka berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu tidur. Kita ni kalau kita bincang panjang-panjang pun nampaknya tak ada faedah sangat ni. Berapa lama tak tahu. Maka yang lebih baiknya kita serahkan ilmu kita ni bila berapa lama. Rabbukum a'lamu bima labistum. Jadi kata di ulama tafsir, yajuz an yakuna jami'uhum. Mana semua mereka kata kita serah ke Tuhan lah. Allah Ta'ala yang maha mengetahui bila. Jadi ada kata sebahagian yang jawab, ada kata semua kata macam tu. Maka ini penting ni. Allah SWT lepas pada itu mungkin beritahu kepada mereka tentang tempoh mereka tidur. Li'annahum ba'athahum liyatasa'alu. Allah sedarkan mereka supaya mereka bertanya-tanya sama-sama sendiri. Berapa lama. Maka akhirnya dia kata, kita tak usah cakap panjang, tak usah cakap banyak, kita serahlah ilmu ini kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah dalam fawaid nanti saya akan bincang panjang di sini tentang bila kita baca kisah-kisah dalam Quran yang lebih diutamakan, ditonjolkan, diperbahaskan, iaitulah ibrah, pengajaran. Bukannya fakta duk cari berapa orang. Baju apa Ashabul Kahfi tak bincang lagi tu. Baju warna apa, anjing warna apa, panjang cerita Ibnu Katsir kata semalam. Baik, dia pun tutup perbincangan, pintu banyak tutup. Sekarang ni kita pergi kepada macam mana lapar nak makan. Kita pergi pada nak makan. Fab'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur. Sekarang utuslah salah seorang dari kamu. Dia cakaplah sama-sama dia, mungkin dia ada ketua dia ke, lapar ni tak selalu cakap banyak. Habis hantar salah seorang kita ni pergi beli makanan. Membawa uang perak. Kalau kata warik, perak. Kalau zahab, baru emas, itu dinar, dirham zaman tu guna. Membawa uang perak kamu ini ke bandar. Pergi ke bandar. Di sini kata di para ulama menunjukkan bahawa gua tempat dia duduk tu tidak jauh daripada bandar. Boleh je dia pergi beli balik mai sini. Mana kalau jauh ni 3 hari 3 malam kau berjalan nak turun ke bandar, penat juga kan. Ni dia kata pergi beli balik. Pergi beli lepas tu balik semula sini. Dia pun tak mahu dah cakap banyak. Kita pergi ke bandar. Yang kita keluar daripada bandar tu mari sini.
falyanzur ayyuha azka ta'ama. Kemudian biarlah dia mencari dan memilih-milih mana-mana jenis makanan azka ta'aman, yang lebih baik lagi halal yang dijual di situ. Ulama ni dia bahas kan, dia kata azka ta'aman ni, adakah pergi cari makan yang paling sedap sekali, yang paling lazat, pergi cari kita nak makan sedap ni. Tapi ramai ulama tafsir kata tak munasabah. Ini pemuda-pemuda mukmin, fityatun amanu, yang membawa agama, bawa akidah, duk sibuk nak makan sedap. La. Azka ta'aman bermakna atyab, mugi pati betul. Awak nak beli tu pastikan toke kedai tu muslim, orang Islam. Makan yang kita nak beli pastikan dia halal. Itu maksudnya azka ta'aman. Dicari, pilih makanan yang baik halal yang dijual di situ. Jangan ambil tak tu pasar, makan haram kita naya. Falyatikum birizqim min. Kemudian buat mari, buat balik sini. Wal yatalattaf, dan hendaklah ia berlemah lembut dengan bersungguh-sungguh semasa di bandar. Ketua dia berpesan, dipanggil ini ilmu strategi. Ilmu strategi, kalau pergi bandar jangan kasar-kasar, berlemah lembut. Kalau orang tanya jawab baik, jangan duduk pelik-pelik, sehingga kamu balik semula ke gua dengan keadaan selamat dengan cara yang tersembunyi. Wala yush'iranna bikum ahada, dan janganlah dia melakukan sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kamu. Ini dia panggil ilmu strategi, ilmu teknik berjalan. Kamu hati-hati, jangan sampai orang tahu kita ada di sini, nanti kita dibunuh. Maknanya kita kena masuk dalam masyarakat secara sembunyi. Kita belajarlah para pelajar sekalian, pemuda-pemuda, kita kena belajar dalam teknik dakwah ni. Kita kena tahu, kadang-kadang kita berdakwah di negara yang sangat memusuhi Islam, kita jangan tonjolkan diri, kita senyap-senyap ya ajak orang. Dalam negara yang seramai umat Islam, lain pula kita punya uslub dakwah. Ataupun dalam negara kafir tapi liberal, kata orang, puak kafir itu liberal, dia tak peduli pun, mu nak dakwah, yang penting jangan kacau aku punya tempat. Sudah. Maknanya setiap tempat ada strateginya yang tersendiri, yang perlu kita kena belajar. Ketua dia kata, kenapa aku pesan supaya mu hati-hati, jangan sampai orang sedar keadaan kita, nanti kita dibunuh oleh mereka. Baik. Dia pun orang panggil menyatakan sebab. Innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya kalaulah mereka mengetahui hal kamu, puak-puak kafir tahu keadaan kamu, dia tahu mu ni pemuda-pemuda yang beriman, yang derhaka kepada raja, tentulah mereka akan merejam. Oh, dahsyat dia punya hukuman, rejam kamu dengan membunuh kamu. Satu, sama ada kita dibunuh au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama kamu secara paksa. Ini dalam ayat ini, yu'idukum fi millatihim,
dia paksa kita, maka kamu akan jadi kafir semula. Kamu akan jadi kafir semula. Walan tuflihu idzan abada. Kamu, dan jika berlaku demikian, kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya. Baik para pelajar sekalian, itu ayat yang kita baca 19 hingga 20 saja. Sebab apa? Dalam ayat ini kaitan dia dengan siri lepas tak boleh kita pisahkan untuk mengambil pengajaran yang cukup besar di dalam peristiwa yang besar ini. Kalau peristiwa ini tak besar, Allah SWT tak rakam dalam Quran, panjang ceritanya ni kan? Baik, kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah, faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, ayat bila dia bincang pokok dia, berapa lama tidur, ada kata sehari, tengah hari. Mereka, oleh kerana mereka ni pelajar-pelajar, orang belajar, orang ada akidah, mereka terus tak mau bincang panjang. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kata di ulama tadabbur, dia kata ayat ini menunjukkan kelebihan menuntut ilmu, wa 'alal mubahasah, dan mengkaji ilmu. Allah Ta'ala bangkit mereka itu supaya memahami tentang Allah. Sebab tu dia kata dia tak mahu cakap panjang. Kalau kita bercakap panjang tak payah. Baiklah kita serahkan isu ni kepada Allah Azza wa Jalla, lebih selamat. Kita pun jangan duduk korek banyak-banyaklah cerita-cerita yang pelik-pelik. Nanti kita jumpa macam-macam. Allahu Akbar. Hari ni bila pemuda-pemuda Islam yang duk main Facebook, duk main apa ni, dia pergi kutip video yang pelik-pelik daripada ustaz-ustaz. Siapa dia baca ayat gini boleh menundukkan suami. Boleh tu. Baca. Dia silap. Makcik ni yang tanya tadi, dia tak bagi, belum sempat taklimat, dia letak telefon. Dia pergi baca ayat tu sebulan. Lepas sebulan dia telefon pula ustaz. Kenapa suami saya ni jadi bodoh, senyap, dia tak cakap. Tadi nak suruh tunduk sangat, ni jadi bodoh. Dia kata makcik baca berapa hari? Sebulan. Dia kata ayat ni sakat 10 hari je. Lepas pada 10 hari jadi bodoh. Kita kata mari manalah pelik-pelik dia punya fatwa ni. Ayat Quran ni jadi bodoh orang. Allah Ta'ala tu ayat Quran ni untuk jadi cerdik, untuk dapat ilmu. Kita pergi duduk kerak ayat Quran, duduk cari ni bodoh orang, ini jadi subhanallah. Lari daripada asal maqasidul Quran dengan sebab penceramah-penceramah qusas yang dia bawa cerita pelik-pelik. Jangan duduk main. Baiklah. Dalam ayat ini juga tanda. Poin yang kedua, dalam ayat ini juga al-adab fi man ishtabaha alaihi ilm. Adab, kalau kita tak pasti maklumat, kita kata Allahu a'lam, wa an yaqifa inda haddihi, kita berhenti setakat tu. Jangan berempah masuk. Tak apalah saya cuba. Cuba dengan kepala kita. Mana boleh. Kalau kita tak ada ilmu, kita kata Allahu a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui apakah maksud ayat ini. Sebab Allah, itu kata kalamullah. Kalau ada ulama-ulama tafsir di kalangan salafus salih, sama ada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan, atau para sahabat, para tabi'in, ulama besar tafsir, kita boleh ambil. Kita sendiri nak tafsir, kita kata sabar dulu, kan? Maka kita di antara ilmunya jangan lebih daripada itu. Baik. Yang ketiga, bila bangkit dari tidur, bangun daripada tidur, Ashabul Kahfi ni rupanya ada duit dengan mereka. Pergi bawa warikikum, duit perak kamu ni pergi beli. Kata di para ulama, menarik ni, ulama tafsir, ulama tadabbur ni dia bincang benda-benda macam ni. Dia kata ayat ini menunjukkan bahawa berusaha menyimpan duit untuk bekalan waktu tak ada kerja, amrun muhimmun masyru',
suatu perkara penting dan disyariatkan, tidak salah. Penting, disyariatkan, tidak salah. Wa annahu la yubtilu tawakkul, perbuatan ini tidak menafikan tawakal. Kita katalah kita tua dah 60 tahun mau, tapi dalam simpanan kita ada lagi lah 20-30 ribu. Untuk apa bekal hari tua? Kita tua berapa tahun lagi nak hidup tak tahu kan. Jadi kita kata boleh tidak menafikan tawakal pada Allah Azza wa Jalla, kan itu usaha. Tapi kalau melarat kau 4-50 juta nasibnya lah, itu bukan lebih pada hak, sedekah lah juga. Maka menyimpan duit simpanan itu tidak menafikan tawakal. Sebab apa? Sebab mengambil sebab tidak menafikan tawakal. Kita kena ingatlah. Ada orang jawab, mu tinggal apa kepada anakmu? Allah dengan Rasul. Itu jawapan Sayyidina Abu Bakar. Ada ke iman kita semantap Abu Bakar nak jawab macam tu? Satu. Andainya saya mantap iman, adakah anak saya sudah ditarbiah sehingga begitu boleh menerima? Belum tentu. Sayyidina Abu Bakar berkata demikian setelah anak dia didik. Dia sendiri sudah dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan main-main. Jadi kalau kita tengok pernah kan. Yang keberapa? 4. Yang keempat, Allah Taala sebut dalam Quran, wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Berlembut, pelan-pelan, berhati-hati, jangan sampai orang kena kita. Jangan sampai orang dapat kesan kita. Hidu baung kata orang. Ayat ini al-hassu 'ala taharruz. Ayat ini mengajar kepada kita supaya sentiasa berhati-hati, mengambil langkah berjaga-jaga, sembunyikan strategi-strategi dakwah kita, dan jangan letakkan diri kita di tempat yang boleh menimbulkan fitnah. Dan juga guna pendekatan sembunyikan rahsia yang tidak sepatut diberitahu kepada orang. Sebab kata dalam riwayat mengatakan fa inna kullazi ni'matin mahsud, setiap orang yang ada nikmat akan dicemburui, akan didengki oleh orang. Jadi kita jangan tunjuk ni semua benda tunjuk belaka. Hari ni dia meniaga boleh banyak ni letak. Baru ni ada satu kumpulan nama dia riak apa hari ni. Ni kata kumpulan gila punya cerita ni. Riak apa hari ni? Masing-masing tunjuk gelar mah dia banyak ni, rantai dia banyak ni, tak gambar hapus di Facebook, masuk dalam grup geria apa hari ni. Kita kata subhanallah, ini tala'ubus syaitan bi'uqulin nas. Syaitan duk main dengan otak manusia sampai mereka berani menggunakan lafaz yang dilarang oleh syarak. Riak ni hilang amalan. Kita hidup main riak apa hari ni, subhanallah. Maka dalam strategi dakwah kita juga ada kalanya perlu disembunyikan dan ada kalanya perlu dizahirkan. Tapi dalam pengajian kuliah kita kena zahir. Orang yang sembunyikan kuliah dia ada masalah tertentu. Kena ingatlah. Kemudian dalam ayat ini, innahum in yazharu alaikum. Dia kata kalau kamu zahirkan siapa kamu, mungkin mereka akan bunuh kamu. Bila bunuh, walan tuflihu idzan abada, ketika itu kamu tak akan lagi mendapat kemenangan. Tanda pelajar. Ayat ini ada masalah dengan ayat illa man ukriha, kecuali mereka dipaksa. Mereka dipaksa. Kalau dipaksa dalam umat Islam ni, seperti apa yang berlaku kepada Ammar, berlaku pada sahabat-sahabat yang lain, bila dipaksa mereka boleh mengeluarkan kalimatul kufru, mereka boleh mengeluarkan ucapan kufur setakat mulut, jangan sampai ke hati. Maka kata ulama, dia kata kenapa mereka ni kata walan tuflihu idzan abada, kalau kita dipaksa jadi kafir kita tak akan mulia sampai bila-bila. Ada ulama mengatakan bahawa mereka takut kalau mereka kekal di atas menzahirkan kekufuran, lama-lama hati tu jadi kafir sungguh. Ini ingat, ini dia panggil sadduz zara'i, nak menutup lubang
pintu yang bawa pada fitnah, kita kena berhenti awal. Manakala perbuatan ni mula-mula kita mesra-mesra dengan kafir, lepas tu jinak-jinak dengan kafir, akhir kali kafir sungguh, na'udzubillah. Pasal itulah anak-anak kita jangan dibiarkan mereka dengan doktrin-doktrin kekufuran. Dia berkawan dengan non-muslim tu tak apa, atas nama kawan, tapi pemikiran tu kena hati-hati. Macam kita jugalah, silang budaya dia panggil. Budaya tu buat kita, mari orang ni bergaya, kita gaya, mari orang ni akhir kali kita pun jadi kalih, serupa ya gaya kita dengan dia lah. Jawapan yang kedua, ini satu jawapan yang perlu ditanda. Innal uzra bil ikrah min khasa'is hadhihi al ummah. Maknanya keuzuran dengan sebab paksaan itu salah satu daripada ciri-ciri keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Umat ini je boleh. Umat dulu tak boleh. Pasal itulah dia kata kita ni kalau dipaksa, kita mengaku kafir, walan tuflihu idzan abada, fadalla zalika ala anna zalika al-iqra laisa bi'uzrin. Maknanya paksaan bagi umat dulu bukan uzur. Umat dulu semuanya kena azimah, kena kuat. Kafir, Islam. Nak main slow-slow, zahir batin tak ada. Allah. Pasal itulah mereka ni terpaksa kena bertegas. Kita umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, di antara ciri keistimewaan kitanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak paksa kita lebih daripada apa yang kita mampu. Maka kalaulah orang ini dipaksa supaya mengeluarkan kalimah kufur, boleh dia keluar, tapi ingat, kalau dia lawan, lebih baik. Tak tahan sangat, kena seksa, kena azab. Kata di pengazab, kalau mu tak kata Tuhan ada anak, aku pukul lagi. Kata Tuhan ada anak, dia boleh perli pula, engkau nak berapa anak Tuhan? Maknanya supaya orang lepas dia. Tapi kalau dia azimah, kuat sampai mati, itu lebih besar pahala dia, sebab mati mempertahankan akidah. Waktu itu dalam hadis Nabi kata Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Tanda ni hadis Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Wa rajulun qala ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Dia kata Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, penghulu orang mati syahid. Ketua orang mati syahid siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi yang mati dalam peperangan Uhud. Wa rajulun qama ila imamin jairin fa amarahu wa nahahu faqatalah. Dan seorang laki-laki yang bangun berdepan dengan penguasa yang zalim, fa amarahu wa nahahu, maka dia menyebut benda yang baik, amar ma'ruf dan larang daripada mungkar, faqatalahu, maka dia dibunuh. Tanda pelajar, hadis ini dikeluar oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hakim dan lain-lain. Dalam Sahih At-Targhib mengatakan sanadnya sahih. Alhamdulillah. Jadi kalau kita boleh bertahan, itu lebih baik. Tapi kalau kita nak ambil pendekatan rukhsah, kelonggaran, Allah Ta'ala benarkan. Sebab itulah bila sahabat ni dipaksa, dia mari jumpa Nabi SAW, Nabi kata fa in adu fa'ud. Kalau mereka tekan lagi kamu, mu jawab lagi macam sana juga. Tapi ingatlah, setakat mulut, jangan keluar daripada bibir mulut je lah. Kalau masuk dalam hati sungguh kafir lah dia, na'udzubillah. Baiklah para pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, maknanya kita kata dalam ayat ini, sebagaimana kata di pengkaji para ulama tadabbur ini, di antaranya Syekh Adwa'ul Bayan, di Syekh Syangkiti, dia kata nampaknya keuzuran dengan paksa ni ciri-ciri keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tak boleh. Pasal tu banyak syariat dulu aghlal, asqal, syariat orang dulu berat.
Kalau kena, contohnya kena najis kulit dia tak boleh basuh, dia kena ambil pisau potong. Kalau nak taubat, faqtulu anfusakum zalika khairul lakum inda bari'ikum, bunuh diri. Mari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan air mata, ya Rabbi atub ilaika ya Allah, tak mau lagi buat menyesal yang sudah-sudah. Alhamdulillah, insya-Allah Tuhan terima taubat. Tamatlah kita perbincangan, insya-Allah kita sambung lagi siri yang akan datang. Kita pergi kepada episod orang apa membuat analisa tentang Ashabul Kahfi. Ini dipanggil apa ni? Episod yang kelima. Orang lain yang bercakap tentang mereka. Ashabul Kahfi ni berapa orang? Di mana tempat dia? Berapa jadi insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.